Okay guys, Assalamualaikum. Malam ni aku nak ceritakan kisah seram berdasarkan kisah hidup mak aku. So sebelum aku mula cerita, aku nak cakap yang dulu dekat kampung memang kita nak pergi satu rumah ke satu rumah yang lain memang rasa jauh, serius. And dulu gelap sebab lampu jalan tak ada. And macam hutan-hutan penuh kan, pokok-pokok semua. So guys, korang boleh bayangkan tak situation tu macam mana waktu malam. And dulu kalau betul-betul malam tu betul serius memang gelap tau. Okay, so aku akan teruskan. Ini berdasarkan kisah hidup mak aku. Waktu ni umur mak aku 20 tahun. Macam tu lah. Tengah tunggu baru habis STPM. So nenek aku time tu sakit. Aku tak tahulah sakit apa, tapi yang aku tahu mak aku cakap dia kata dia sakit macam rasa dada dia macam dicucuk. And waktu tu mak aku, atuk aku dah usaha macam-macam. Dah pergi jumpa doktor. Doktor kata tak ada apa-apa. Lepas tu korang bayangkan, dah pergi jumpa semua. Semua kata tak ada apa-apa, tapi nenek aku kata dia sakit. So mak aku ni macam orang kata dia dah down tau, sebab tak tahu macam mana nak tolong nenek aku lagi. Sebab nenek aku kata dia sakit. So guys, aku dah meremang bulu roma aku ni. Okay, so guys, waktu mak aku ni lepas STPM macam tu, dia kerja dengan dengan atuk aku. Dia tolong atuk aku dekat pejabat lah. Aku tak ingat pejabat, tapi urusan tanah macam tu kalau tak silap aku. So time tu mak aku tengah buat kerja, and then datang seorang makcik ni. Korang tahu, dia tengok mak aku lama. Sebenarnya dia ada urusan nak jumpa dengan atuk aku, tapi atuk aku tak ada. And dia tengok mak aku lama-lama. And then dia tanya mak aku dalam bahasa Kelantan. Mek, dia panggil mak aku. Mek, aku cakap KL lah kan. Okay, dia kata macam, Mek, mak dekat rumah tengah sakit Dia cakap macam tu lah dalam bahasa Kelantan. Dalam bahasa Kelantan. Lepas tu mak aku kata lah, macam mana makcik tahu kan, macam tu. Lepas tu makcik tu kata apa dekat mak aku. Dia kata makcik tahulah sebab makcik berubat. Lepas tu dia kata, makcik tu kata kat mak aku, dia tengok atas bahu mak aku ni ada monyet besar. So dia kata kat mak aku yang takkan ada orang lelaki yang berani nak masuk Minang dengan mak aku. So mak aku time tu orang kata meremang lah bulu roma kan. And then tiba-tiba mak aku terdetik nak tanya kat makcik tu, makcik pandai berubat tak? Sebab apa mak aku tanya? Sebab macam aku cakap tadi, dia dah usaha macam-macam nak tolong nenek aku berubat. Tapi bila jumpa orang doktor semua kata tak ada apa-apa. So korang boleh bayangkan nak benda tu. So nak dijadikan cerita, nenek tu kata dia pandai berubat. Lain pula suara aku. Nenek tu kata dia makcik tu kata dia pandai berubat. So atuk aku pula baru sampai. Lepas tu mak aku cakap dekat atuk aku yang dia nak bawa makcik tu jumpa nenek aku. Sebab mak aku cakap dekat atuk aku yang makcik ni pandai berubat. So atuk aku pun cakap, okay tak apalah, bawa lah kan jumpa nenek.
So mak aku pun bawa lah makcik tu. Makcik tu pendek je, mak aku cakap. Pendek je. So mak aku bawa makcik tu pergi balik rumah nenek aku. Lepas tu bila makcik tu sampai dekat rumah nenek aku tanya, pandai berubat ke? Dia tanya macam tu dekat makcik tu kan. Lepas tu makcik tu kata dia pandai, tapi kalau nak berubat kena datang rumah dia. Dia tak boleh berubat kat rumah orang. Okay. So time tu mak aku kata dia tak ada fikir benda pelik-pelik lah. Sebab orang kata yelah, sebab okay lah, bagi korang kan, sebagai anak mesti kau nak yang terbaik untuk mak ayah korang kan. So ibarat macam kau dah usaha macam-macam, kau dah buat macam-macam kan cara nak berubat itu ini, tapi still tak ada hasil. So macam mak aku ni dengan nenek aku ikhtiar je lah. Kiranya macam tak apalah, guna je lah cara ni kan, orang kata. So nak dijadikan cerita kan, makcik tu kata kalau nak datang rumah dia, naik bas, lepas turun bas tu sampai dekat satu simpang macam tu lebih kurang, masuk je. Jangan tanya orang dekat mana rumah dia. Sebab apa guys? So time tu mak aku dengan nenek aku dah pelik. So korang nak tahu, lepas je dia cakap macam tu dekat mak aku dengan nenek aku, so mak aku dengan nenek aku ni pun pergilah rumah dia. And bila sampai dekat rumah dia, time tu bagi salam, mak aku dan nenek aku masuk. And then bila masuk tu, memang ada orang lah time tu. So tak adalah keseorangan kan. And then waktu tu juga lepas je ada orang datang tu, dia balik lah. So turn mak aku dengan nenek aku, dia dah duduk dalam rumah tu. Makcik tu kata macam, sampai dah ni kan, itu ini apa semua dia kata. So dia kata duduk dulu kan. Dan guys, disuruh nenek aku baring. Nenek aku baring menyerap lah. Dia menyerap, tak jadi kelakar, jadi kelakar pula, tak jadi seram. So nenek aku dia menyerap. And then time nenek aku menyerap tu, kau nak tahu tak, tiba-tiba jam tangan jatuh atas badan nenek aku. Kau nak tahu sebab apa? Sebab jam tu, mak aku tanya, jam ni daripada mana? Dia tanya dekat makcik tu. Lepas tu makcik tu kata, ni tok guru kita hantar ni. Tadi dia cari yang customer. Kau ingat yang aku cakap tadi ada orang datang sebelum mak aku dengan nenek aku datang kan, ada orang datang kan. So orang yang datang tu dia kehilangan jam. So dia jumpa dengan makcik tu, dia mengadu macam dia hilang jam. So dia nak jam dia balik lah. And then jam tu sampai, so jatuh atas badan nenek aku. Lepas tu time tu mak aku dengan nenek aku takut lah kan. Seram lah, gila korang tak seram. So time tu pun macam ni. Lepas tu dia kata dekat mak aku dengan nenek aku, tunggu kejap korang tahu dia pergi mana? Dia masuk dalam bilik dia. And then bunyi suara, bunyi suara macam tu guys. And then dia keluar, and tak silap aku dia masuk balik kot. Ini bukan cerita main-main, ini cerita betul, based on experience mak aku. Serius, ini apa yang mak aku cerita kat aku. And then dia masuk balik, bunyi lagi sekali. And bunyi macam bunyi suara, bunyi suara. And time tu guys, mak aku kata dia intai sikit. Dia nampak dekat dalam bilik tu, korang tahu tak
macam dihias dengan kain-kain kuning. Yes, macam tu lah. So time tu juga mak aku kata dia dengar kau tahu tak macam ibarat macam kau bergaduh macam bunyi duk duk duk. Maksud aku macam bunyi macam yes, bunyi macam tu, bunyi bising lah dalam bilik tu, bunyi bising. So nak dijadikan cerita juga guys, lepas dia keluar, lepas makcik tu keluar, dia jumpa mak aku dengan nenek aku lah. And then kau tahu dia bawa keluar apa? Dia bawa keluar ayat guys. Tapi time tu mak aku dengan nenek aku ingat tu ayat Al-Quran. Wah, aku dah meremang ni. So guys sorry. So dia kata ayat tu tampal di setiap penjuru bilik mak aku dengan nenek aku. And then guys, time tu dia kata ni surat daripada tok guru dia. Dia kata umur tok guru dia 100 tahun lebih guys. Okay, ni bukan aku buat kelakar ni serius. Mak aku cakap, dia kata tok guru dia, okay, kalau orang Kelantan panggil kopek lah, kopek, tetek lah kalau orang Melayu pula, orang KL dia kata tetek lah, tetek tok guru dia sampai ke lantai guys, sampai ke lantai. Korang boleh bayangkan tak macam mana benda tu? So nak cakap, okay lah, kiranya time tu mak aku ingat yang bunyi bising dalam bilik tu, mak aku ingat mula-mula macam hantu raya. Sebab aku tak tahu kenapa, sebab zaman dulu memang orang kata macam hantu raya lah lebih kurang. Okay, so nak dipendekkan cerita, lepas dia bagi surat tu dekat mak aku dengan nenek aku, time tu memang mak aku dengan nenek aku dah orang kata okay, situation ibarat macam korang pergi dekat rumah orang yang kena bunuh. Kau faham tak? Maksud aku macam dia punya takut dia tu tahap macam tu. So macam, tapi mak aku cakap dengan nenek aku kan, nak buat macam mana, benda dah sampai apa semua, takkan nak patah balik kan. Sebab kita pun nak ikhtiar kan, sebab dah cuba cara tu tak boleh, cara ni tak boleh kan. So mak aku pun ambil lah ayat tu daripada makcik tu. Daripada makcik tu. So guys, bila mak aku dengan nenek aku balik rumah, korang tahu apa jadi? Mak aku tampal di setiap penjuru bilik dia ayat-ayat yang makcik tu bagi. And then guys, mak aku cakap lepas asar je, on the way nak naik rumah, meremang guys, meremang. Sebab rasa lain, serius rasa lain. Korang tahu tak maksud aku macam mana? Okay lah, mak aku cakap, bila time tu adik-beradik mak aku semua ada yang dah kahwin, ada yang dah ada yang tengah sambung belajar. So time tu ada nenek aku dengan atuk aku dengan mak aku je lah. Mak aku ni anak kedua, and kampung aku dekat Kelantan, tapi tempat aku tak beritahu lah dekat mana, tempat dirahsiakan. So time tu lepas je ambil ayat-ayat tu balik. Okay, jap. Bila mak aku balik rumah, waktu asar je, semua meremang guys. And dalam rumah tu, mak aku tengok nenek aku, nenek aku tengok mak aku. So guys, korang mak aku cakap macam bila dia tengok muka nenek aku, rasa seram tau. And bila nenek aku tengok muka mak aku pun dia rasa seram. Kiranya dua-dua muka ni dia tak boleh, bila tengok satu sama lain, dia jadi macam tak sedap hati, rasa seram dalam rumah, tak tahu kenapa. And then tak silap aku malam tu juga kot, malam tu juga mak aku tengah tidur. Aku je
Oh ya yeah. Ayalah, malam tu mak aku tengah tidur. Yang ni memang aku meremang, aku tak tipu. Mak aku tengah tidur dalam bilik dia. Terus kaki dia guys kena angkat guys. So lepas je kaki mak aku kena angkat guys, mak aku lari masuk bilik nenek aku dengan atuk aku. Dia lari, time dia lari, okay, korang tahu tak rumah kampung kalau rumah kayu kan kita bunyi tak 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 tak, betul. So time mak aku lari, dia bunyi macam ada orang ikut tau. Okay, so time tu mak aku panggil atuk aku. Okay lah, kau pun tahu kan kalau tengah-tengah tidur, lepas tu tiba-tiba datang pula kan. So mood pun orang kata mood pun barai. So atuk aku ni jenis macam dia tak adalah penakut mana tau. Dia jenis macam percaya benda tu ada, tapi dia buat macam tak ambil serius lah, buat dek lah kan. So lepas je mak aku kata kaki dia kena angkat, atuk aku terus tidur dalam bilik mak aku sambil bawa parang tau. Parang panjang. Dia tidur macam ni lah yang tidur. Dia tidur dalam bilik mak aku. Tentu mak aku tidur dekat bilik nenek aku lah. Atuk aku tidur dalam bilik mak aku. So bila dia tidur dalam bilik mak aku, tangan dia kena tarik, pak, tersentak, ada orang sentak tangan dia. Dia macam ya standard orang Kelantan yang menate ni macam tu kan. So dia pun tidur dalam bilik dia sendiri. Sebab dia pun maybe cuak lah kot. So besok pagi tu atuk aku kata lah, benda ni nak main-main dengan dia kan, macam nak mencabar lah orang kata kan. Lepas tu dalam beberapa hari macam tu, macam stay sama. Waktu petang je bulu roma naik, itu ini kan, rasa seram apa semua kan. Tengok muka satu sama lain, rasa seram. Nak pergi toilet pun mak aku cakap berteman dengan nenek aku. So aku tak boleh nak cakap apa. Mungkin aku dengar pun aku sendiri meremang. Kalau aku hadap benda tu, aku rasa aku memang jenis penakut lah. Okay, aku jujur, aku memang jenis penakut. So dalam beberapa hari macam tu, mak aku dengan nenek aku bercadang nak pergi rumah pakcik mak aku lah. Abang kepada nenek aku. Abang nenek aku. Nenek apa pula? Yelah, nenek nenek aku dia punya abang. Macam tu lah. Okay, so bila dia pergi, dia kata, dia cerita balik lah, kena kacau itu ini kan. And then abang nenek aku tu, dia kata bawa jumpa ustaz kan. Ustaz tanya dengan mak aku, ada cakap macam dekat lelaki lain macam, kau dah lah hodoh, aku tak nak kat kau. Sebab macam zaman dulu standard orang kata macam kes dendam lah kan. So sebab tu ustaz tanya dekat mak aku, macam ada tak mak aku cakap macam tu itu ini kan. Tapi mak aku cakap tak ada. Tapi sebelum mak aku kenal dengan makcik tu, time tu mak aku basuh pinggan dekat dapur kan. Lepas tu kakak mak aku ni dia datang, dia kata, siapa tu kan, nampak dekat luar tingkap ada lelaki macam kemas lah, mak aku cakap kan, kemas macam handsome lah orang kata kan. Tapi tak silap aku malam kot tu. Lepas tu atuk aku, pakcik aku dengan adik mak aku, dia buka pintu semua nak pergi tangkap. Kalau kau nak tahu juga, kat depan tu kalau nak lari tak boleh tau. Sebab atuk aku dia letak zinc tinggi, so orang tak boleh lepas guys. So nak cakap, aku tak tahu lah nak cakap macam ni. Tapi sebelum mak aku jumpa dengan makcik tu, ada nampak lembaga tu lah. Okay, lembaga lelaki tu lah. Tapi mak aku memang tak ada cakap apa-apa lah dekat mana-mana lelaki kan, semua itu ini. And lepas ustaz tanya macam tu, mak aku cerita benda tu,
And then mak aku cakap yang makcik yang dijumpa tu ada bagi ayat. Macam aku cakap tadi, ada bagi ayat, suruh tampal di setiap penjuru bilik. Lepas tu ustaz tu dia bagi ayat juga dekat mak aku. So mak aku dengan nenek aku ni macam lagi percaya lah kan, sebab ustaz. So mak aku balik, ustaz tu suruh letak ayat tu dekat bawah bantal mak aku. So mak aku pun tidur kan. Malam tu alhamdulillah tak kena kacau. And keesokan harinya ustaz tu suruh jumpa dia dekat rumah. Mak aku dengan nenek aku jumpa ustaz. So bila jumpa ustaz dekat rumah, ustaz tanya mak aku dengan nenek aku, nak tahu tak apa benda yang ada kat rumah? Korang nak tahu apa? Hantu raya. Tak seram okay. Hantu raya guys. Hantu raya. Okay, nak dipendekkan cerita juga, sebenarnya makcik yang jumpa dengan mak aku tu, yang pandai berubat tu, dia dah tua. And dia nak cari pengganti untuk hantu raya dia tu bertapak lah. Nak cari tapak. Okay, sebab tu dia buat macam tu. So hantu raya lah yang kacau mak aku, nenek aku dengan atuk aku. And kalau kau nak tahu juga, lepas je daripada tu, ustaz tu dia datang dengan kawan-kawan dia, geng-geng ustaz juga. Bila nak masuk je dekat rumah nenek aku tu, tak sampai masuk lagi, dekat luar tu dah nampak dah apa-apa yang ada dekat depan rumah. Atas bumbung kan nampak, dia nampak hantu raya. And macam-macam lah dia orang nampak. Dah mati dah lilin aku. So tu je guys. Memang kiranya yang kacau hidup mak aku, atuk aku dengan nenek aku ni hantu raya. Ini bukan cerita main-main lah, ini cerita betul. Based on experience mak aku sendiri, dia yang cerita dekat aku. Aku yang dengar ni aku meremang lah. Aku cerita pun aku meremang sebab aku penakut. So conclusion dia guys, kat sini macam aku nak cakap, janganlah kita terpedaya dengan bantuan-bantuan yang kata yang apa, yang tak menjamin. Macam nak cakap okay, macam ni lah. Conclusion dia, jangan mudah terpedaya. Okay, maksud aku yelah, sebab zaman dulu pun pasal-pasal agama pun semua pun macam kurang kan, itu ini. So macam aku cakap, mak aku pun dia dah usaha macam-macam dengan atuk aku, itu ini semua, memang tak, orang kata tak ada hasil. So mak aku terpaksa lah buat benda tu kan, sebab makcik tu sendiri kata dia pandai berubat. Tapi dalam masa yang sama dia apa orang kata, dia guna cara salah lah dekat mak aku dengan nenek aku ni kan. So kat sini aku boleh cakap yang kita kalau nak buat apa-apa, kita kena berfikir dulu. And jangan terburu-buru. And kalau boleh, kita usaha dengan cara yang lebih, orang kata lebih baik lah. Kita jumpa ustaz, kita ikhtiar dengan cara baik lah, doa. And kalau kau nak tahu juga, time mak aku dengan nenek aku nak jumpa makcik tu, dia suruh bawa tujuh bunga. Tak tahulah nak buat apa 7 bunga tu kan. So tu je lah cerita dia. Tapi aku harap korang yang mana dengar cerita ni seram gak lah. Aku harap korang seram lah. And InsyaAllah lepas-lepas ni aku akan cerita lagi kisah seram yang lain. Ada lagi, tapi yang ni aku cerita kisah hidup mak aku dulu. Lepas-lepas ni mungkin ayah aku ke, diri aku sendiri ke, atau kawan-kawan aku yang lain. So tu je guys. Macam aku cakap tadi,
jangan kita terpedaya dengan bantuan-bantuan yang orang kata tak diredoi lah, macam tu lah orang kata. So kalau boleh kita ikhtiar dengan cara yang lebih baik. Kita jumpa ustaz kan, macam tu kan. So tu je daripada aku malam ni. Kisah Sarah. Okay guys, tu je. Assalamualaikum. Bye.